Hai semua, hari ini cikgu akan teruskan dengan siri yang ketiga bagi bab 7 tajuk graf gerakan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mentafsir graf jarak masa. Okey, selalunya dalam soalan SPM, dia akan beri suatu bentuk graf, okey, kemudian kita akan minta mencari maklumat berdasarkan kepada graf yang diberi. Contohnya di sini bagi situasi 1 iaitu graf jarak masa ini ialah saya ambil daripada graf dalam buku teks pada muka surat 187 iaitu graf jarak masa di mana diberi jarak melawan dengan masa dan ada satu graf menunjukkan perjalanan gerakan iaitu daripada O menuju ke C iaitu dengan jaraknya ialah S meter. Kalau di sini jaraknya diberi dalam meter, jadi S meter. Dan juga dengan masanya ialah T. Kalau sini dalam saat bermaksud T saat. Merujuk kepada graf yang diberi ini, jadi kita dapati bahawa dia dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu OA, AB dan juga BC. Jadi kali ini cikgu nak terangkan setiap bahagian itu. Bagaimanakah kita mentafsirkannya? Okey, mula-mula kita lihat bahagian yang pertama iaitu gerakan daripada O ke A. Jadi daripada O ke A kat sini, kalau kita tengok dia punya kecerunannya, kalau kita cari kecurunannya adalah merupakan kecurunannya positif. Okey. Daripada siri yang sebelum ini kita dah belajar iaitu apabila kita cari kecurunan daripada graf jarak masa, dia adalah sebenarnya bersamaan dengan laju. Okey, jadi dalam kes ini daripada O ke A ini dia punya lajunya adalah seragam. Sebab dia punya kecerunannya sentiasa sama daripada O ke A. Jadi dia dikenal sebagai gerakan dia ialah dengan laju yang seragam. Okey, jadi untuk graf daripada O ke A gerakannya ialah sejauh S1 meter. Okey, dia punya jarak daripada O ke A ialah S1 meter dan juga dia punya masa yang diambil atau tempoh masanya ialah T1 saat. Itu ialah untuk graf gerakan daripada O ke A. Okey, seterusnya kita lihat pula bahagian A ke B. Gerakan yang ini. Jadi kalau kita perhatikan A ke B, koordinat A-nya dekat situ ialah T1 S1. Dan koordinat B-nya ialah T2 S1. Okey, jadi kalau kita cari kecerunan di sini, kecerunan adalah sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi saya letakkan ini sebagai X2, Y2, ini sebagai X1, Y1. Maka kecerunannya adalah bersamaan dengan Y2 tolak Y1. Jadi di situ ialah S1 tolak S1. Kemudian bahagi dengan X2 tolak X1 iaitu T2 tolak T1. Okey, jadi S1 tolak S1 ini ialah kita dapati nilainya ialah kosong. Bahagi dengan T2 tolak T1. Jadi kosong bahagi dengan T2 tolak T1. Ini ialah bermaksud kosong bahagi dengan apa-apa nombor sekalipun nilainya akan dapat kosong. Jadi kecerunan di sini ialah ternyata kecerunannya adalah sama dengan sifar ataupun kosong. Jadi maksudnya di sini tiada perubahan dalam jarak. Jadi bermaksud apabila gerakan itu tak ada perubahan jarak, bermaksud dia berada dalam keadaan pegun ataupun dia tidak bergerak. Ataupun boleh juga ditulis sebagai dia berhenti seketika. Berhenti maksudnya di sini dia berhenti seketika iaitu dia berhenti pada ketika T1 sehinggalah T2. Selepas T2 dia meneruskan perjalanan. Jadi ini bermakna apabila kecerunannya sifar, jadi dia punya laju pun sifar juga. Jadi dia berhenti seketika dari T1 hingga T2, dia berhenti untuk berehat pada ketika ini sebelum dia meneruskan perjalanan dari B ke C. Seterusnya kita lihat pula dari B ke C. Daripada B ke C kita dapati lebih kurang sama macam O ke A tadi iaitu dia mempunyai kecerunan yang positif dan masa yang diambil daripada B ke C ini ialah yang ini. Okey, jadi kalau kita nak tahu masanya ialah T tolak dengan T2. Okey, kemudian jarak pula yang diambil daripada B ke C ialah ini jaraknya dari S1 ke S dan kalau kita nak tahu berapa jaraknya ialah yang besarlah iaitu S tolak dengan S1. Jadi kita akan dapat jaraknya. Okey, dan yang terakhir kita nak lihat gerakan daripada O ke C. Dari O ke C dia akan mengambil masa iaitu
selama T saat. Ini menunjukkan daripada kosong ke T ini ialah gerakan dari O ke C. Dan juga jaraknya ialah daripada O ke C, jaraknya ialah S meter yang ini. Okey, jadi dia punya maksimum untuk masa dekat sini T. Jadi tempohnya di sini ialah T saat. Dan juga jaraknya, kita tengok maksimum untuk jaraknya dekat C dekat sini, atas sini ialah S, iaitu S meter. Okey, itulah dia tafsiran bagi graf jarak masa untuk situasi yang pertama. Okey, merujuk kepada contoh iaitu graf yang diberi jaraknya dalam kilometer dan juga waktunya ialah dalam sistem 24 jam. Jadi graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah lori dari sebuah kilang ke sebuah pelabuhan. Jadi maksudnya ini kosong dekat sini, di sini ialah dia punya kilang. Okey, kemudian dia bergerak sehinggalah sampai yang di sini ialah dia punya pelabuhan. Okey. Jadi pergerakan lori berkenaan daripada kilang, kemudian dia bergerak sampai ke sini iaitu selama 40 minit. Dia bergerak sampai sini dengan jarak 40 km. Sampai di sini dia tiada tambah jaraknya. Jadi bermaksud dekat sini dia berhenti rehat. Okey, lori itu pemandunya berhenti rehat di sini iaitu daripada pukul 8.40 pagi hingga pukul 9.25 pagi. Bila sampai di sini dia start daripada pukul 9.25 pagi, dia meneruskan perjalanan lagi sehinggalah sampai ke pelabuhan. Jadi soalannya di sini ialah soalan yang pertama, hitungkan dia punya laju dalam kilometer per jam lori itu dalam 15 minit yang terakhir. Jadi kita perhatikan dekat graf ini yang manakah yang menunjukkan 15 minit yang terakhir. Jadi ini baru mula tadi. Okey, ini dia berhenti rehat. Ini kiranya pergerakan dia yang terakhir. Jadi untuk 15 minit yang terakhir ialah dia bergerak daripada pukul 9.25 hingga 9.40. Pergerakan di sini. Sebabnya pukul 9.40 bila kita tolakkan dengan pukul 9.25 kita dapati dia punya masanya dekat situ ialah 15 minit. Jadi pergerakan 15 minit terakhir itu ialah grafnya yang ini. Okey, jadi soalannya ialah hitungkan laju. Jadi laju sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ini iaitu laju adalah sama dengan kecerunan graf. Okey, kecerunan graf sama ada kita guna Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 ataupun kita boleh guna kaedah jarak Y2 Y1 itu jarak yang tegak, jarak yang tegak dia macam ni. Macam ni. Jadi Y2 tolak Y1 itu ialah jarak yang ini. Dipanggil jarak mencancang. Okey, kemudian dibahagikan dengan jarak yang ini iaitu jarak mengufuk. Pun boleh kita gunakan kaedah ini untuk mengira laju iaitu dengan cara mendapatkan dia punya kecerunannya. Okey, jadi penyelesaiannya untuk A iaitu nak cari laju sama dengan jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Jadi saya buatkan dekat sini bentuk segitiga. Jadi kita dapatkan jarak mencancang ini kemudian bahagikan dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang ini ialah sama dengan jarak di sinilah. Jarak ini ialah 60 tolak dengan 40. Okey, dan bahagi dengan dia punya jarak yang ni tadi. Jarak yang ini ialah sama dengan jarak daripada untuk masa ni tadi iaitu 15 minit yang terakhir ini iaitu daripada pukul 9.25 hingga 9.40 iaitu 15. Tapi kita kena ingat dalam soalan dia nak jawapannya dalam kilometer per jam sedangkan 15 ini ialah 15 minit. Jadi kita kena tukar 15 minit ini kepada jam. Jadi cara menukarnya ialah 15 minit ini untuk tukar pada jam kita bahagikan dia dengan 60. Jadi bermaksud di sini 60 tolak dengan 40 ialah 20 bahagi dengan 15 bahagi dengan 60 ialah 0.25. Jadi ini bermaksud lajunya adalah bersamaan dengan 80 km per jam. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai 80 km jam ini kita letak naikkan ke atas jadi kuasa negatif 1. Seterusnya kita pergi kepada soalan B iaitu huraikan gerakan lori itu bagi seluruh perjalanan. Jadi seluruh perjalanannya ialah daripada kilang menuju ke pelabuhan. Jadi kita kata bahawa lori itu bergerak sejauh berapa kilometer tadi iaitu 60 kilometer. Dan berapakah masa yang diambil? Jadi tempoh masa dengan tempoh masanya ialah kita tengok dekat sini tempoh masanya iaitu daripada pukul 8 pagi hinggalah pukul 9.40 pagi. Jadi kalau daripada pukul 8 hingga pukul 9.40 bermaksud masa yang diambil ialah 1 jam 40 minit.
Selepas kita nyatakan dia punya jauh perjalanannya dan juga tempoh masa yang diambil, seperkara lagi kita kena nyatakan apabila diminta menghuraikan gerak kalori ialah kita kena nyatakan iaitu dia punya laju purata. Okey. Jadi di sini kita nyatakan dengan laju purata. Jadi bagaimana kita nak kira laju purata ni? Okey, untuk kira laju purata, saya tunjukkan di sini bahawa laju purata adalah bersamaan dengan, kalau laju sahaja ialah mengikut formulanya yang kita dah belajar, iaitu laju juga selain daripada laju bersamaan dengan kecerunan, laju juga adalah bersamaan dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi kalau laju purata bermaksud jumlah jarak bahagi jumlah masa yang diambil. Okey, jadi di sini laju puratanya ialah 60 km. Okey, kemudian jumlah masanya ialah 1 jam 40 minit. Okey, 1 jam 40 minit. Saya tunjukkan dekat sini ya, 1 jam 40 minit. Jadi kalau 1 jam ini ialah 60 minit tambah dengan 40 minit bersamaan dengan 100 minit. Jadi dekat sini jumlah masanya ialah 100 minit. Tapi dia nak tadi dalam kilometer per jam. Senang ya, kita nak kira sama macam atas ini, kilometer per jam. Jadi kita kena tukar 100 ini kepada jam, iaitu dengan membahaginya dengan 60. Jadi 100 dekat sini ialah kita kena bahagi dengan 60. Okey, jadi tekan saja kalkulator. Kita akan dapat bahawa nilainya ialah 36 kilometer per jam. Jadi ayat kita tadi, kita sambung balik semula dekat sini. Lori itu bergerak sejauh 60 km dengan tempoh masanya ialah 1 jam 40 minit dengan laju puratanya ialah 36 km per jam. Jadi itu dia tiga perkara penting yang kita perlu nyatakan, iaitu yang pertama ialah kita kena nyatakan dia punya jarak yang dilalui, kemudian masa yang diambil dan seterusnya dia punya laju puratanya.